kalau ada cash simpanan 50k, hutang mana yang perlu diselesaikan dulu, ya. So boleh dikatakan kita nak katakan apa tujuan kita lah. Kita ada personal loan, kereta, rumah, kad kredit. Okey, kita kena senaraikan daripada yang terendah kepada yang tertinggi, ya. So lepas tu kita kena tengok juga pinjaman mana yang kosnya tinggi, ya. So selalunya kad kredit lah, kos dia tinggi kan. So kita nak selesaikan. Katakan kalau selesaikan kad kredit tu, pastikan anda tutup kad kredit tu. Sebab kalau anda tak tutup kad kredit tu, anda akan terus menggunakan kad kredit tu dan rugi je bayar RM50,000 kat sana. Ya. Lepas tu katakan mungkin kad kredit bukanlah RM50,000, ada dalam RM30,000 ke RM20,000, ada baki lagi. Sebelum anda buat apa-apa penyelesaian hutang juga, periksa juga sama ada anda ada tunai untuk waktu kecemasan tak. Ya, so katakan ada tunai untuk waktu kecemasan, kalau apa-apa berlaku kecemasan ada tunai, then anda pergi. Sebab kalau tak, anda dah selesaikan kad kredit, lepas tu ada kecemasan, kita guna balik kad kredit. So macam bertambah je lah, macam tak ni kan. Lepas tu kita boleh pergi pada personal loan atau kereta. Macam saya sebut tadi, kereta dengan personal loan ni dia dikira atas flat rate. So kalau kita bayar lebih setiap bulan, ya, kalau kita bayar lebih, dia tak akan kurangkan jumlah yang kita bayar. Akhirnya kita akan bayar yang sama je sebab dia telah dikira. Kecuali kalau kita boleh buat full settlement, ya, penyelesaian penuh, barulah dia ada pengurangan, dia ada, tapi kena jagalah, kena tengok perjanjian juga, terlalu awal ada penalti. Kalau tak, then dia akan bagi rebate, ya. Tapi saya nak tanya juga, tujuan untuk settle ni sama ada ia untuk settle untuk kurangkan komitmen bulanan atau nak settle untuk kurangkan kos pembayaran. Kalau kos pembayaran, kita akan fokus pada pinjaman-pinjaman yang kos dia tinggi supaya saya boleh kurangkan dan saya boleh settle, ya. Tapi kalau saya nak kurangkan komitmen saya, so then saya akan lihatlah. Of course rumah, kalau kita katakan selalunya itu pinjaman yang kita katakan kalau boleh yang tu last lah, sebab dia memang kadar yang sangat berkurangan dan jangka waktu dia panjang dan kita ada harta yang memang naik lah nilai dia, ya. So terpulang selalunya kad kredit, personal loan, kereta. Tapi personal loan dengan kereta ni kita kena tengok dapat settle penuh ke tak. Kalau tak dapat settle penuh tapi nak kurangkan komitmen pun tak boleh, ya. So baik kita labur je duit tu yang boleh dapatkan pulangan yang tinggi, and then kita gunakan nanti kalau dah kumpul lebih, then kita guna untuk buat full settlement pula. Dan Puan Nur Faizah tanya, jika nak buat pinjaman, adakah bank akan tengok? Okey, bank dia akan tengok secret dengan sitos je. Okay. PTPTN yang lama tak bayar memang dah masuk secret dah sekarang. Dia selalunya kalau 3 tahun dia tak bayar, secret dia dah masuk dalam PTPTN. So dia akan check. Dia tak pergi check dalam rekod PTPTN dekat PTPTN. Dia akan check secret di mana secret dah tunjukkan rekod pinjaman pembayaran PTPTN. Yes, Puan Nur Elviana, yes, bank akan lihat secret dan sitos. So sitos ni credit tip-off services, yang ini sebenarnya satu sistem private company dia maintain. Dia akan ambil data orang yang lama tak bayar dan telah dikenakan tindakan undang-undang. So katakan seseorang tu ambil pinjaman, lepas tu dia tak bayar, lepas tu institusi kewangan tu telah mengambil tindakan undang-undang ke atas orang tu, peminjam tu. So bila dah jadi tindakan undang-undang, dia dah isu saman, ini akan jadi public information. Dia dah jadi orang kata public information. So jadi pinjaman ni tidak dapat, so dia dah jadi black, so dia akan masuk dalam sistem sitos. So bila dia masuk dalam sistem sitos, confirm ada tindakan undang-undang,
Ya, dan SITOS ni bukan sahaja pinjaman daripada bank, dari mana, dari sesiapa yang menuntut pinjaman tu, ya, macam telco company, macam kedai-kedai perabot yang buat tuntutan melalui undang-undang, ya, terus memang akan masuk SITOS. So SITOS pun anda boleh check online, tapi dia ada bayaran, ya. Saya type kat sini. So SITOS anda boleh check online dekat laman web dia. Dia ada bayaran tapi anda boleh juga check online. Ya. Dia memang boleh check online. Dia ada apps untuk tu. So anda boleh check credit score anda. Dalam SITOS juga anda boleh check report secris. Ya. Okay. Dari Miss Wiggy, is it true when one is referred to AKPK counselling due to overblown of credit card due, AKPK will negotiate with the bank concerned for waiver of interest? Okay, our main concern is looking at the affordability. So kita lihat pada kemampuan, ya. So when we look at affordability, we look at his income, how much he is able to pay, and then we will negotiate with the financer. So we are not focusing on the interest unless it is a very old account, and because sebab kad kredit ni dia compounding kan, so just collect interest. So if it's like more than 10 years he never paid and the interest has gone up more than 100%, then yes, we may propose to the bank to consider and help the borrower to reduce a bit. Yeah, but our main concern is not looking at the waiver, but we are concerned about his affordability. And of course, if it's a really overdue account, then we will try to help the borrower by requesting for waiver of interest and late penalties. Untuk yang golongan muda yang baru mulakan kerjaya, diorang sentiasa dalam dilema kereta atau rumah dulu. Apa pandangan? Of course, kalau kita kata nak kumpul harta tu baik pergi rumah dulu, ya, sebab dia aset yang meningkat nilainya. Lepas tu kalau dia mula awal, mungkin sebelum dia bersara atau dia dah boleh beli 2 rumah, ya, kalau dia mula lebih awal. Tetapi dia juga bergantung. Katakan kalau dia ni memang kerja dia memerlukan dia menggunakan kereta, kerja dia memang perlukan dia ada kerantaraan, dan dia terpaksalah fokus pada kereta kan. Tapi beli kereta tu biarlah ikut kemampuan yang sebenarnya, bukan hanya sebab dia nakkan kan. So jadi dia sebenarnya bergantung kepada keperluan. Sebab kalau memang tak perlu kereta tu, katakan dia kerja memang sebelah MRT, rumah sebelah MRT, pergi kerja turun je, so memang dia tak perlu kereta, then tangguhkan. Fokus pada pelaburan lain, sebab nak beli rumah terus pun susah. Ya, dengan harga rumah yang ada, dengan gaji yang ada, ya, memang susah. Tetapi mungkin dia fokus dulu pada pelaburan-pelaburan lain di mana dia boleh kumpul duit lebih, sebab pelaburan lain dengan RM1,000 pun dah boleh mula, RM100 pun mula. So mula dengan yang itu. So bila dah kumpul lebih sikit dan guna duit tu untuk beli rumah. So adalah target, okay, sebelum umur 30 saya fokus pada rumah dulu, ya, dan sebagainya. So sebab sekarang rumah pun dia bagi zero down payment dan sebagainya kan. Tetapi bagi golongan muda, kalau anda nak beli rumah, pastikan lokasi tu apa. Sebab sekarang mungkin kerja kat sini tapi bukan selama-lamanya nak duduk sini. Kita tak sure lagi sebab belum committed dan sebagainya kan. So tengok lokasi, biar lokasi tu lokasi yang sudah maju, sebab sekiranya anda membuat pilihan untuk berpindah, mungkin lepas kahwin nak pindah ke dan sebagainya, rumah tu masih boleh disewakan. So ni yang kadang-kadang golongan muda kita risau sebab dia tak tahu dia nak settle mana. Sekarang kerja kat PD, lepas tu tengok rumah kat Port Dickson murah dia beli. Tapi lepas tu dia kahwin, dia dah pindah ke KL. So rumah kat Port Dickson nak sewa susah. So dia kena fikirkan benda-benda macam tu. So tapi kalau dia awal-awal dia dah nak beli rumah masa bujang, dia beli dekat KL, dia menyewa dululah dekat PD sebab dia bujang. So rumah yang kat area dekat Kuala Lumpur sentiasa akan ada, nak cakap
penyewa lah kan, atau boleh dijual balik dan sebagainya. So itu yang kita nak cakap, dia kena berhati-hatilah. Ya. Tadi Puan Nimala ada sebut pasal pelaburan yang diorang boleh mulakan pelaburan benda lain. Boleh Puan Nimala bagi contoh macam explanation lah sebab ada beberapa persoalan tentang tu. Okey, dia katakan kalau pelaburan saya tak boleh bagi produk lah ya, tapi boleh dikatakan kita boleh mulakan dengan unit amanah macam unit trust ya. Unit trust tu dia boleh mula sikit. So trust agent fund, tengok berapa buat bayaran bulanan RM100 ke ya, mula dengan something. So bagi target, cakap kat trust agent dalam waktu 3 tahun ni saya nak jumlah ni. So di mana saya boleh buat? Sebab kalau kita tak mahir dalam pelaburan saham dan sebagainya, kita tengah belajar. So baik kita go through this way dululah pada mulanya. Tapi kalau nak belajar tentang saham, dekat Bursa Marketplace pun ya, dekat saham dia dah ada online learning platform dia. Bursa Marketplace, dekat Security Commission, dia ada Investmart. Bagi mereka yang berminat tentang pelaburan, hujung bulan Oktober ni Suruhanjaya Security Malaysia dia buat Investmart Fair. Ya, dia buat Investmart melalui talian, atas talian. Dulu selalu dia ada conference, tapi sekarang dia secara online. Ya, dia secara online. Sekejap saya nak tengok tarikh dia. So anda boleh join lah kalau nak tengok lebih ya, apa investment yang ada. Sebab sekarang ni dia ada apa ni, new term dalam investment juga ya, macam kita ada peer to peer, P2P ya, peer to peer funding, kita ada apa ni, kita ada crowdfunding, kita ada Bitcoin ya dan sebagainya. So Investmart ni dalam 16 hingga 18 Oktober ya, Investmart. So dia buat online. So anda bolehlah Google Suruhanjaya Security, tengok apa jenis investment yang ada. Banyak ya sekarang, kalau mula dengan 1,000 tu memang banyak. Tapi kenalah tengok, okay, saya sebagai muda, yang mana saya faham. Yang paling penting fahamkan pelaburan anda. Kalau tak faham, dengan ASB ke dulu ya, mula sikit dan buat target ni pulangan yang kita dapat dan kita boleh gunakan. Dr. Kalimani did share can negotiate, but it totally depends on the financer also ya. So we on behalf of the borrower, we will negotiate with the financer based on the situation, and but entirely is in the hands of the financer, but we will definitely try our level best to assist the borrower. So it's not like every time you go you get a 50% off, but we will definitely try our level best to help the borrower. I think it depends on what are the evidence. Like for example, the friend of mine, he had a car accident and he was hospitalized, and that's all the proof. You know, when we really have a reason, a solid reason why the payment was not done. I think the financials are very cooperative in reducing, you know, the actual reasons. Yeah. Yes, it's very true, doctor. True. So we will try our level best, because we have to analyze and we have to write our proposal to the bank. We have to justify whatever why we are doing it such a way. So very true. Right. Okay, I have a question here. Okay, what happened? How can AKPK help when there is people who actually bought a property and then the property is abandoned and they already have a bank loan going on? And lately I came to understand that when we have a loan, we can actually submit to the bank that the property is abandoned and we don't need to pay the what we call it, the interest rate, and we can service only the capital. But that's not directly with the bank. AKPK will try to negotiate for you on that part. But that is also when you have completely when you confirmed an abandoned project. So you also need to show us proof on that. The letter from the Kementerian Perumahan. Yes, correct. You have to get a letter to say that it's
confirmed abandoned, Yeah. and then you just want to service the principal now, not the interest already. That means you want to reduce the balance. Yes, Yeah. that we will definitely try to negotiate for the borrower. Yeah, because that's a case now. Even I'm involved. I just realized it can be done, but it is already like 10 years now. We are servicing the bank loan. Is it still possible to go back and we negotiate with the bank? Yes, yes, you can. Definitely you can. Uh, I think that's another question on the gold investment. ya, Yeah. bila emas capai RM300, saya ingat semua orang dah minat dah dengan pelaburan emas ya. Of course gold, is a commodity, it is an asset lah, forever there. Memang beli emas, simpan emas, tapi now dia a good time to sell, not really a good time to buy. Tapi ada orang predict lah dia akan turun, ada orang predict ni lah maksimum dia tak akan turun lagi. Okay, kita nak tunggu lihat. Tapi kalau nak beli emas, pastikan anda beli daripada syarikat-syarikat yang sah. Sebab ada pelbagai penipuan dari segi pelaburan emas juga. Dia kata beli simpan cert, tak payah ambil emas, ambil sijil je. Tapi lepas tu dia akan laburkan emas, kita dapat pulangan tinggi lagi. Semua tu kena berhati-hati ya. Macam bank, kalau kita buat pelaburan dengan bank, memang dia bagi kita sijil je kan. Tapi at least kita tahulah bank ni di bawah kawal selia bank negara. So dia tak boleh lah nak menipu sangat kan. So dia memang kena ikut proses dan prosedur dia ya. So pastikan dari tempat yang anda beli tu selalu masuk dalam BNM link, BNM website bank negara, kita ada cari untuk financial fraud alert. Financial fraud alert, dia akan senaraikan semua syarikat-syarikat yang telah disenaraikan, senarai hitam. Ya, so ada syarikat yang dia buat skim ni memang tak sah lah. So bank negara dia dah kumpul dah nama-nama syarikat tu, dia dah masuk. So kalau tengok syarikat tu ada kat sana, janganlah buat pelaburan dengan dia. Lepas tu kalau nak buat pelaburan emas, pastikan dia good grade lah. Kurangkan yang banyak batu, banyak belian tu, lebihkan pada yang pure gold lah. Pure gold, dia 999, 916 ya. Grade dia pun kena jaga lah. Saya ada satu lagi soalan Puan Nimla. Yeah. Okay, sekarang kita tengok FD rate ya, sangat rendah, fixed deposit. Yes. So bank has datang, ada banyak cadangan pelbagai pelaburan ya. Termasuk mixed investment dengan FD and all those. Apa pendapat ataupun nasihat Puan Nimla dalam kepada peserta kita pada hari ini dalam pemilihan ya, sama ada kita boleh switch our fixed deposit pada masa ni ataupun kita harus tunggu, apa pendapat Puan Nimla dari pandangan Bank Negara dengan AKPK? Okay, what I feel is like, okay, kita kena tengok tujuan lah, tujuan kita simpan kat FD tu. Kalau tujuan dia untuk jangka masa panjang, then it's best to switch lah untuk tukar, sebab jangka masa panjang dengan pulangan dengan OPR yang rendah, memang FD rate akan turun, even simpanan semua akan turun sebab kos pinjaman pun turun ya. So jadi pulangan pelaburan bank memang kurang, so dia kurangkanlah belah sini. So jadi kalau simpanan tu adalah untuk jangka masa panjang, anda nak tengok pulangan yang tinggi dalam jangka masa panjang, then mungkin anda boleh fikir untuk tukar. Ya, tengok pelaburan yang baru yang ditawarkan tu berapa pulangan dia pula, dan rahsia pelaburan ialah pastikan dia pulangan tu jauh, lebih tinggi daripada kadar inflasi lah. Itu yang penting ya. Tetapi katakan simpanan dalam FD tu hanya untuk waktu kecemasan. Katakan saya simpan sebab mungkin saya perlukan duit untuk waktu kecemasan. Ya. So kalau sebegitu, then kalau nak masuk pelaburan, sebab dia kebanyakan pelaburan jangka masa panjang ya. So jadi mungkin kita nak simpan sikit dulu dekat FD pun sebab untuk kecemasan kalau berlaku apa-apa.
Then yang selebihnya boleh dibincang. The whole thing matter is apa pulangan yang anda nak daripada pelaburan tu. How much of return are you expecting? Then kita akan cari projek-projek. Tapi during this time, memang kebanyakan pelaburan we don't expect a high return lah. Tapi long term, is it worthwhile or not? So minta dia bagi projection dan sebagainya. Lihat dalam returns, what's their projection. So even apa-apa pelaburan yang kita buat, setiap tahun kita kena buat review. Kita kena lihat, did it meet your expectation or not? Adakah pulangan dia memang memenuhi keperluan? Long term kalau continue macam ni, adakah dia akan membawa target yang kita nak capai? So every year you should actually do a review. Okay, Puan Mas Ayu ada tanya leasehold dengan freehold. Okay, dia hak milik tanah ya, hak milik tanah. So kalau freehold dia pegangan bebas. So kalau kita beli rumah, tanah tu memang milik kita lah ya. Yang leasehold pajakan ni, dia ada tempoh. Dia katakan pajak, dia kata okay, milikkan tanah ni atas pajakan mungkin selalunya 99 tahun. So untuk 99 tahun, lepas tu bila dah habis tamat pajakan, kita kena pergi mohon untuk renewal. Ya, kita kena mohon ada bayaran. So selalunya kawasan-kawasan yang dah maju sangat, dia memang kebanyakannya leasehold lah, susah nak cari freehold dah. Harga rumah kalau freehold memang dia lebih tinggi, pajakan memang harga rumah dia lebih rendah. Itu beza je. Tapi macam ni lah, kalau kawasan tu dah diisytiharkan kawasan perumahan, memang jarang lah orang nak tukar dia untuk buat benda lain untuk jadikan benda lain. So selalunya pajakan ada kos untuk renewal, tapi selalunya lulus lah. Kecuali kalau ada perubahan yang mendadak.